So, hari ni penentu Sofia dapat adik ke tidak, gitu. Hi guys, Assalamualaikum. Thank you korang for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment, okay? Okay, hari ni Atin nak tunaikan janji. Dekat video sebelum ni Atin ada cerita pasal OPK. So, hari ni Atin nak tunaikan janji Atin pada sesiapa yang tengah tunggu video ni. Okay? So, hari ni penentu Sofia dapat adik ke tidak, gitu. Okay, pada sesiapa yang tak tahu OPK tu apa, okay? OPK tu ovulation pregnancy kit, alat menguji waktu subur, okay? Mengesan di mana hormon LH yang paling tinggi lah. Okey, itu bila hormon tu terjadi maka telur bersedia untuk keluar. Okey, kenapa nak guna OPK ni? OPK ni adalah 99% dia punya ketepatan untuk kita tahu waktu LH tu, hormon LH tu tinggilah. Okey. Okey. So, Atin nak share dengan korang semua sebab Atin dah janjikan sebelum ni sebab nak cerita pasal OPK. Sebelum nak gunakan OPK tu, korang kena tahu dulu korang punya cycle period. Okay, cycle period dalam masa 3 bulan tu. So, untuk tahu korang tu period korang normal ataupun tidak. Okay, kalau biasa normal dalam 28 hingga 35 lah cycle yang okay. Okay, kalau lebih tu mungkin ada masalah period lah. Biasa 28 hingga 32 hari. Okay. So, Atin nak cerita pasal kira cycle period dulu, okay? Macam mana nak kira cycle period? Okay, selalunya orang salah faham. Selalunya orang akan salah faham dekat sini. Cycle tu dengan tempoh tau. Tempoh setiap contoh setiap bulan kita period 7 hari. Itu kira tempoh, okay? Itu bukan kitaran head. Cara kitaran head dia, okey, kat sini Atin ada tunjukkan contoh kitaran head. Okey, start period 31 hari bulan sampai 6 hari bulan. Okey, tempoh period yang pertama tu 7 hari. Okey, kitaran head yang pertama kira daripada hari first period sampai jumpa hari period yang seterusnya. So, kat sini jumpa 29 hari bulan tu period yang seterusnya. Jadi, 28 tu hari yang terakhir kitaran period yang pertama tu lah. Okey, seterusnya 29 tu hari pertama kitaran head yang kedua. So, kat sini harapnya jelas, okey? Boleh tengok contoh ni. Harapnya faham, okey? Okey, tadi tu so yang tadi tu cara-cara kira kitaran cycle lah. Biasa orang selalu salah kira. Selalu orang ingatkan tempoh period tu kitaran head. Salah, sebenarnya bukan 7 hari ke 8 hari ke tu kira tempoh. Okey, kitaran head sebenarnya hari pertama kita kira hari pertama kita period tu, itulah kiraan hari pertama kitaran head. Jumpa hari yang seterusnya, macam tu. Okey, nanti korang boleh tengok video yang sebelum ni lah, yang tadi tu Atin tunjuk. Okey. Okey, tu langkah yang pertama. Kalau korang nak guna OPK, korang kena tahu dalam masa 3 bulan korang kena tahu tarikh last dan tarikh pertama korang period. Okey, korang kena catat lah sebab benda ni pun memang penting. Kalau korang pregnant ni ke, korang nak jumpa doktor ke, nak cek kesuburan ke, rawatan kesuburan ke, benda-benda ni memang penting. So, memang kena tahulah. Okey, memang kena simpan lah, memang kena catat. Okey. Lepas tu bila korang dah tahu 3 bulan cycle ni, okey, macam contoh kalau korang dah tahu kitaran cycle korang ni, kitaran head. Okey, contoh contohnya
bulan yang pertama korang dapat 28. Okey, kitaran head korang 28, 27 dengan 20, 25. Okey, lepas tu korang dah campur 3 ni, total dapat 80. Okey, bila 80 tu bahagi 3 dapat 27 kitaran lah, 27 hari. Okey, bila dah dapat 27 hari, okey, dah dapat 27 hari, bundakan ya. Okey, 27 tu dapatlah 24 kan, something macam tu lah, dapat 24. Lepas tu barulah kita tahu nak letak CD yang keberapa. Okey, contoh CD. Lepas tu korang kena belajar juga singkatan-singkatan yang kita gunakan dalam OPK ni lah. CD ni hari period yang keberapa, korang kena letak OPK ni CD yang keberapa. Okey, contoh kita period sampai 7-8 hari tu, kira CD yang ke-8, kita start OPK mungkin CD yang ke-12 lepas habis period macam tu kan. So kita tentukan kitaran kita ni, kita kena tentukan nak letak kat mana OPK kita tu. So kat situ lagi baguslah kita tahu kita nak letak yang ke hari yang keberapa tu kan. Jadi kat situ tak membazir OPK, macam tu. Lagipun memang itu formula dia. Okey, tip yang kedua, korang kena puasa air 3 jam untuk dapatkan kepekatan air tu, dan senang nak baca lah result tu. Okey, tip yang seterusnya, korang waktu yang lebih sesuai dari pukul 12 sampai pukul 2 tengah hari macam tu lah. Kalau macam UPT, kita test pagi kan, pagi lebih okey lah, detailnya lebih dapat resultnya lagi okey pagi kan. Tapi kalau OPK tengah hari. Okey, lepas tu cara-cara celup. Okey, cara-cara celup macam yang dah disertakan dekat belakang ni lah. Biasa di belakang pack ni memang dah ada tunjuk lah cara-caranya kan. Takkanlah tak tahu kan. Okey, yang ni kalau macam UPT, kita sama-sama kita dah kira kita pregnant kan, betul tak? Okey, kalau OPK pula kita kena dua-dua sama baru dikira positif OPK tu. Okey, baru dikira, sama-sama tak dikira. Okey, lepas tu bila dah test OPK ni, korang kena tampal dekat buku. Okey, kat mana-mana note lah yang senang korang nak baca setiap OPK yang dah korang buat. Okey, so kat sini macam ni contoh Atin. Okey, macam ni, nampak tak? CD, lepas tu period berapa hari bulan, result OPK. Okey, lepas tu DPO. Okey, nampak tak? Okey, yang ni contoh macam Atin punya. Okey, korang kena record CD ni. Okey, sebelah ujung sekali ni CD 1 maknanya hari yang korang period. Okey, contoh CD 1, CD 2, CD 3, okey, dan seterusnya lah. Okey, lepas tu tarikh period. Lepas tarikh period, lepas tu start use OPK. Kat situ tulislah result negatif ataupun positif, lepas tu result, lepas tu DPO. DPO ni hari selepas OPK negatif. Okey, itu baru dikira DPO 1, DPO 2 dan seterusnya. Okey, lepas tu BD ni bersama. Lepas tu okey, lepas korang setiap hari, lepas korang period, korang dah dapat CD yang keberapa yang korang perlu test OPK ni. Okey, lepas korang dah dapat positif punya keputusan OPK, kat sini dah tak nampak sangat dah. Okey, selepas korang dah dapat positif, hari yang seterusnya, hari pertama DPO 1. Okey, lepas DPO 1 tu, selepas DPO tu korang tak perlu nak test lagi OPK. Okey, dah stop guna OPK. Korang boleh bersamalah dengan pasangan korang. Okey, selang-seli macam tu. Okey,
hari yang ke-14 DPO, korang dah boleh test pregnant lah. So ni result yang negatif. Okay, so Sophia belum ada rezeki nak dapat adik lah. Macam tu. DPO 14, kalau korang tak ada lagi simptom period, korang boleh guna UPT. Okay, sampailah korang puas hati. Kalau macam biasanya, kalau berjaya, dia akan sama, lepas tu makin pekat. Macam tu lah. Okay, kalau macam tak berjaya macam ni lah. Dia terus negatif. Dan terus dah ada simptom nak period lah. Macam tu. So kat sini, apa yang korang kena praktikan dulu, korang kena tahu dulu korang punya cycle period. Lepas tu korang kena puasa 3 jam untuk dapatkan urine yang pekat. Lepas tu korang kena konsisten buat OPK ni sampai korang jumpa positif. Lepas jumpa positif dan hari keesoknya start negatif, dah tak perlu dah lagi nak guna OPK lagi lah. Korang dah boleh BD, dah boleh bersama dengan pasangan. Hari yang ke-14 korang dah boleh guna UPT pula untuk test sama ada berjaya ataupun tidak. So hari yang ke-14 tu memang disarankan guna UPT saja, tak perlu guna OPK. Okay, so itu saja tip daripada Atin. Kalau korang tak clear, boleh komen ataupun cari Atin dekat Instagram ke dekat Facebook. Sejujurnya Atin memang tak layak nak ulas benda ni, sebab Atin tempoh TTC Atin tu taklah macam orang lain kan. Atin baru almost 3 tahun macam tu baru dapat Sophia. So memang Atin tak layak lah. Tapi Atin just nak sharing dengan kawan-kawan Atin, dengan korang semua yang masih TTC, untuk share Atin punya ikhtiar dan asbab salah satu berjaya lah. Okay, walaupun tempoh tu tak lama, tapi I can feel you. So sangat-sangat emosi tu sangat-sangat tak stabil kan, I know. So ini salah satu ikhtiarnya. Okay, guna OPK. OPK ni untuk detect kita punya hormon LH yang tinggi. Okay, so ada selain OPK, korang boleh guna juga BBT. Okay, BBT tu pun untuk detect kita punya hormon LH jugalah. Okay, tip-tip yang lain Atin dah share dekat video sebelum ni. Kalau korang belum tengok, nanti boleh tengok dekat link kat bawah ni. Nanti Atin akan share. Okay, Atin dah banyak share dekat video sebelum ni. Nanti korang tengok. Okay, yang siapa yang belum tengok, okay, OPK ni korang boleh dapatkan dekat Shopee. Okay, biasa dekat Shopee dia orang tak guide lah, tapi tak semualah seller. Tapi ada je yang seller tak guide korang tau. Tapi lebih baik cari seller yang boleh guide korang. Okay, biasa dekat Facebook korang kena rajin lah research kan. Dekat Facebook biasanya dia orang akan guide korang. Okay, kalau boleh memang kena juga cari orang yang betul-betul nak tolong korang, yang betul-betul boleh guide korang. Lagi satu, korang tak boleh malas juga. Korang kena cari juga pasal-pasal OPK ni lah. Korang kena banyak research, kena banyak membaca juga. Okay, memang apa-apa pun memang kita juga yang kena tolong diri sendiri. Okay, lagi satu, apa-apa pun yang kita buat berbalik juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kun fayakun. Okay, itu je daripada Atin. Okay, thank you korang yang tengok sampai habis tu. Korang boleh drop komen, then korang tinggalkan nama korang punya IG. Mana tahu korang salah seorang daripada Atin nak bagi hadiah. Thank you korang tengok